Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita pada sesi kuliah kitab Hidayatus Sibyan. Kita telah pun selesai memperkatakan tentang aqaidul iman sedikit sebagai titik mula kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan mulakan bab yang kedua, bab yang ketiga, iaitu Kitabus Salah, berkaitan tentang sembahyang. Jadi kita dah faham, kita orang Islam, kita orang beriman, orang mukmin, kita dah kenal Allah, Tuhan yang berhak disembah, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Maka oleh itu antara benda yang amalan menunjukkan kita membesarkan Allah adalah sembahyang. Sembahyang merupakan amal ibadat yang menandakan bahawa kita adalah hamba Allah. Allah pencipta kita, Tuhan kita, pengurus kita, pentadbir kita, dan segala-galanya adalah Allah. Oleh itu, sebagai tanda penghambaan kita, sebagai tanda kita ni abdi hamba, maka persoalan sembahyang adalah diwajibkan. Kita wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Sebagai kita hamba Allah. Ya. Sebab tu man taraka salah muta'amidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, dia kira kafir lah. Tapi kalau dia mengingkari sembahyang lah. Tapi nak ceritanya besar lah dosa tinggal sembahyang. Besar sangat-sangat, bukan kecil-kecil, bukan main-main punya dosa. Dosa yang amat besar adalah dosa meninggalkan sembahyang. Sebab tu selepas cerita bab akidah, kita cerita bab sembahyang. Baik. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Bermula makna sembahyang. Sembahyang tu apa? Bermula makna sembahyang pada syarak, iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'id makhsusah. Sembahyang tu artinya beberapa perkataan, perbuatan yang dimula akan dia dengan takbiratul ihram dan disudahi akan dia dengan salam, dan beberapa syarat yang tertentu. Itu sembahyang. Sembahyang ni dia mula dengan ada perkataan dalam dia, ada perbuatan dalam dia, mula dengan takbir. Kalau mula dengan tahmid tak sah. Kena mula dengan takbir. Allahu akbar. Itu ke takbiratul ihram. Disudahi dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi sembahyang bukan boleh ikut suka kita. Sembahyang kena ikut suka syariat. Kena ikut suka Allah. Kena ikut suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut suka kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang, kata Nabi. Sembahyang macam mana hampa tengok aku sembahyang. Baik. Bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Siapa yang wajib sembahyang ni? Pertama, Islam. Orang Islam yang wajib sembahyang. Orang kafir wajib masuk Islam. Orang Islam wajib sembahyang. Jadi pertama, syarat wajib sembahyang. Siapa yang wajib sembahyang? Islam. Nah, yang dengar ni semua Islam, maka wajib. Kalau yang dengar ni bukan Islam, maka tak wajib sembahyang.
Dia wajibnya apa? Wajib dia ikut Islam dulu, masuk Islam dulu. Yang kedua, berakal, akil. Berakal. Gila tak payah, tak wajib. Yang wajib ni siapa? Orang Islam dan berakal. Jadi orang yang tak sembahyang, dia kata dia sembahyang tak wajib atas dia gila. Tak wajib sembahyang atas dia, makna dia sama ada dia kafir atau dia gila. Sebab syarat orang wajib sembahyang ni, syarat orang tu wajib sembahyang, pertama Islam, yang kedua berakal, akil. Balik. Orang tak balik lagi. Jadi kalau jawab dia tak wajib sembahyang, dia tak balik lagi lah. Jadi kalau dah balik, wajib sembahyang. Islam, tak gila, berakal, balik. Sebab tu kadang-kadang tak wajib. Yang wajibnya, pok kanak-kanak. Mok kanak-kanak. Orang yang telah pun balik. Akil, balik. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Dia tak ada haid, dia tak ada nifas. Yang ni untuk perempuan lah, lelaki tak ada. Lelaki tidak ada haid dan tidak ada nifas. Perempuan sahaja. Allah Ta'ala bagi keistimewaan pada orang perempuan, dia tak payah sembahyang ketika dia haid dan nifas, dan tak payah pula qada. Tu special depa, ada keringanan keuzuran Allah bagi kepada orang perempuan saja. Ini kelebihan Allah bagi kepada orang perempuan. Ada hari cuti mereka, haid dan nifas. Yang kelima, masuk waktu. Tak masuk waktu tak wajib lah nak sembahyang zuhur. Saya wajib sembahyang zuhur ni, pukul 9 sembahyang zuhur apa? Tak wajib. Masuk waktu baru dikira wajib sembahyang. Baik. Faham tak? Syarat wajib sembahyang. Makna dia, apa sebab kita ni wajib sembahyang? Sebab kita ada 5 benda. Pertama, kita orang Islam. Yang kedua, sebab kita berakal. Yang ketiga, sebab kita balik. Yang keempat, sebab kita tak ada haid, tak ada nifas. Kita suci. Yang kelima, sebab dah masuk waktu. Tu 5 menyebabkan saya wajib sembahyang. Bila masuk waktu, wajib sembahyang zuhur, waktu zuhur. Bila masuk waktu asar, wajib sembahyang waktu asar. Bermula syarat sah itu 9 perkara. Tadi kita cerita siapa wajib sembahyang. Kalau ada 5-5 ni, maka kita wajib sembahyang. Sekarang kita tengok pula macam mana sembahyang tu jadi sah. Kalau sembahyang tak ada 9 benda ni, tak sah. Sembahyang nak kena sah. Apa perkara yang boleh menyebabkan sembahyang kita sah? Macam mana sembahyang tu dikira sah? Pertama, Islam. Orang kafir sembahyang cukup rukun, dalam keadaan ambil wudu, rukun sembahyang pun betul, baca Quran pun betul, tapi tak Islam, tak sah. Isi Islam. Sebab tu orang kafir kena masuk Islam dulu. Orang bukan Islam kena masuk Islam dulu. Kalau tidak, dia penat sajalah. Sembahyang pun tak dapat pahala apa, tak sah. Jadi syarat sah sembahyang, yang menyebabkan sembahyang tu sah, mestilah orang Islam. Yang kedua, berakal. Kalau orang tu gila, tak sah juga sembahyang dia. Gila tak sah. Dia kena berakal. Tapi bukan balik. Tak balik pun sah juga. Akal, berakal. Kalau kata dia tak balik lagi, tak apa. Kanak-kanak sembahyang sah. Kalau dia tak balik lagi pun. Tadi balik tu syarat wajib. Budak-budak
tak wajib semayang, dia tak balik lagi. Tapi kalau dia semayang, sah tak? Sah kalau cukup 9 perkara ni. Pertama, dia Islam. Yang kedua, dia berakal. Yang ketiga, suci badan daripada badan dan juga pakaian. Suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Dia suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tadi kita kata haid dan nifas tu hadas besar lah. Gitu juga berjunuk, keluar air mani. Dia dalam keadaan berjunuk. Tak boleh. Makna dia badan dia suci pada hadas kecil dan hadas besar. Dia tak ada hadas kecil, tak ada hadas besar. Hadas kecil kena ambil uduk, hadas besar kena mandi. Tu beza dia. Hadas kecil bukan maksudnya buang air kecil. Hadas kecil makna dia kalau nak suci kena uduk. Hadas besar kalau nak suci kena mandi. Pasal dia besar kena mandi. Kalau dia kecil takat basuh muka, basuh tangan cukuplah, tak satu badan pun tak apa dengan beruduk. Baik. Yang keempat, jadi maknanya kalau dia dalam keadaan berhadas kecil atau berhadas besar, tak sahlah semayang dia. Dia semayang tanpa wuduk. Hadas kecil dia tak habis, dia tak buang hadas kecil. Cara nak hilangkan hadas kecil kena ambil wuduk. Maka semayang tanpa wuduk lah maksud dia. Bila semayang tanpa wuduk, semayang dia tak sah. Yang keempat, suci badannya dan pakaiannya dan tempat semayangnya pada najis yang tiada dimaaf akan dia. Tempat semayang dia, pakaian dia kena bersih, tak ada najis. Najis yang tidak dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan. Contohnya darah sikit, tak banyak mana, dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Tapi najis yang tak dimaafkan tak bolehlah. Mana pakaiannya kena bersih, tempat semayang dia pun kena bersih. Pasal itu kita pastikan tempat semayang tu tempat kita berdiri, sempadannya bau kita, tempat kita berdiri, lepas tu bau kita, lepas tu tempat sujud kita. Hak jauh-jauh tepi nu belah nu depan nu apa semua, kalau ada najis kat tepi sana tak apa. Yang penting tempat semayang. Tempat semayang ni makna dia jarak dia, lebar dia, bau kita. Kemudian ujung kepala tempat kita sujud, tempat kita berdiri. Tu tempat semayang. Sebab tu kita kata bawa sejadah. Sejadah yang kita bawa tu bukan nak lapik dahi. Yang kita duk buat lah ni, duk lapik dahi. Apa pasal saya pun tak faham. Yang duk hampak sejadah untuk lapik dahi. Macam seolah-olah tempat semayang dia tu dahi saja. Yang ni satu kesilapan dan kefahaman yang tak betul. Sejadah tu dia buat besar elok dah, sesuai dengan saiz kita. Jadi bila kita hampak sejadah, makna itulah tempat semayang kita. Sejadah tu bersih, kita berdiri. Kita tengok tempat tu kotor ke apa ke, tak apa. Lah ni kita hampak, maknanya tempat tu dah dibersih. Sebab itulah tempat sembahyang kita dihampari dengan benda yang bersih. Kita berdiri di atas sejadah. Kita berdiri di atas sejadah, maka tempat kita berdiri dan tempat kita sujud semua atas sejadah. Sejadah tu bersih, maka tempat itu dikira bersih, kita sah sembahyang. Tu kena faham. Masuk waktu, syarat sah sembahyang juga kenalah masuk waktu. Pastikan waktu masuk betul-betul. Tak masuk waktu, jangan sembahyang lagi sebab tak sah kalau sembahyang pun. Sebab tu biarlah kita lebih 2-3 minit, 5 minit pun tak apa. Sebab kita lah ni kira dengan kiraan takwim lah ni, makna dia mungkin ada kesilapan sikit sebanyak sebagainya, maka kita lebihkan sikit 5 minit ke 4, 5, 6 minit gitulah. Lepas tu baru kita sembahyang. Masuk waktu.
Menghadap ain kiblat. Menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat, tak sah sembahyang. Kena menghadap betul kiblat. Kena menghadap kiblat. Yang kedua, yang ketujuh, menutup aurat. Sembahyang tak tutup aurat, tak sah. Aurat, aurat dalam sembahyang. Aurat dalam sembahyang. Yang lelaki, yang perempuannya, aurat dalam sembahyang. Kena jaga. Pastikan auratnya ditutup. Yang ke-8, mengetahui akan kifiat sembahyangnya. Orang nak sembahyang ni, dia kena tahulah kifiat secara umum. Secara umum. Dia tahu bahawa sembahyang ni ada rukun, ada sunat. Dia kena tahulah. Dalam sembahyang ni dia kena rokok, dia kena berdiri, dia kena niat, dia kena baca Fatihah, dia kena rokok, dia kena sujud, dia kena tahulah macam mana nak sembahyang, benda tu pun tak tahu. Yang tu yang dia bagi, dia sebut kat sini, syarat sah sembahyang, tahu kifiat, mengetahui akan kifiat sembahyangnya. Kena tahulah, nak sembahyang kan tak tahu. Sebab tu kita panggil yang ni fardu ain. Tak, bila tanya dia, sembahyang tu macam mana? Tak tahu. Tu macam mana dia nak sembahyang? Kena ajaklah dulu. Orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, bila kita nak suruh dia sembahyang, kita kena ajak dia dulu. Kalau tak sembahyang dia tak sah, kita kena habaq kat dia. Okey, ni kita nak sembahyang. Sembahyang ni dia ada bacaan, kena baca, you tak pandai baca lagi tak apa, tapi makna sembahyang ni kena baca. Lepas tu dia ada rokok, dia ada sujud, dia ada i'tidal, dia ada sujud. Cerita kat dia, baca tahiyat apa semua, kena cerita kat dia. Dia reti baca, tak reti baca, tu cerita lain. Maknanya sembahyang dia tu, dia tahu. Dia tahu, oh ini sembahyang. Sembahyang bukan macam dia sembahyang masa dia duduk dalam gereja. Duduk berdiri menyanyi. Tu sembahyang dia. Kita kena cerita dekat dia, sembahyang tu macam mana. Baru sembahyang dia sah. Dia kena tahu. Yang ke-9, menjauhi pada barang yang membatal akan dia. Ialah meninggalkan perkara yang membatalkan sembahyang. Banyaklah benda yang membatalkan sembahyang. Makan, gelak, cakap, benda. Jadi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, buat tak sahlah sembahyang. Jadi kita akan belajar nanti perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Takat tu boleh faham. Kalau laju sangat ke macam mana ke? Kalau tak faham, tuan-tuan boleh hantar komen. Kalau ada pertanyaan, soalan, boleh tanya terus, saya akan jawab. Anak-anak, tuan-tuan, perempuan, semua siapa yang dengar di rumah, boleh soal, boleh tanya. Hak mana saya boleh jawab, saya jawab. Hak sama saya tak boleh jawab, saya simpan dulu. Saya akan tanya orang yang lebih arif daripada saya. Tanya kalau ada apa-apa kemusykilan. boleh type, hantar. Saya boleh tengok kat sini, insya-Allah. Baik. Bermula sebab hadas kecil itu 4 perkara. Nak cerita dulu sebelum kita nak sembahyang, kena clear dulu bab taharah, bab suci ni. Kena cerita dulu, bagi faham dulu perkara bersuci. Maksudnya sebelum nak pergi sembahyang kena bersih dulu. Ini kata Islam. Islam menitik beratkan kesucian. Kebersihan dan kesucian. Kebersihan dan kesucian. Kena bersih, kena suci dulu sebelum nak sembahyang. Bukan boleh sembahyang terus macam tu. Dia ada syarat dia. Kita kena suci, bersih dulu. Sebab kita nak menyembah Allah. Kita nak bertemu dengan Allah, nak menyembah Allah. Kita nak jumpa raja pun mandi, pakai baju lawa elok sebagainya. Bila ni kita nak bertemu dengan Allah. Makna kita nak bermunajat dengan Allah. Kita nak bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dalam keadaan kentut, dalam keadaan tak basuh berak, dalam keadaan tak basuh kencing, macam mana? Sebab tu dia buat main dulu cerita tentang
hadas, tentang taharah, tentang kesucian. Baik. Bermula sebab hadas kecil tu 4 perkara. Apa yang kata hadas kecil ni? Iaitulah yang membatalkan air sembahyang. Yang membatalkan akan air sembahyang tu nama dia hadas kecil. Apa benda yang menyebabkan kita berhadas? Maknanya kita tak duduk dalam keadaan uduk. Kita orang Islam ni digalakkan beruduk. Sentiasa beruduk. Galak. Tak kira lah, tak semestinya pergi masjid. Ya, duduk dalam rumah lah ni, dalam musim PKP ni, duduk dalam rumah, jaga wuduk kita. Bilik ayak duduk ada. Kentut sikit, bila ambil wuduk. Koklah makan banyak lah ni, bila makan banyak, banyak kentut lah. Jadi, sentiasa beruduk. Nah, kita nak tahu apa sebab uduk kita batal. Pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan, qubul atau dubur. Yang lain daripada mani dirinya yang mula-mula keluarnya. Jadi, apa benda yang menyebabkan hadas kecil? Keluar sesuatu daripada 2 jalan. Qubul belah depan, dubur belah belakang. Keluar sesuatu. Dia kata sini, keluar sesuatu. Tak kira lah keluar ayak ke, keluar batu ke, keluar duit ke, apa saja yang keluar. Dia kata keluar sesuatu. Mana nak tahu? Tertelan duit shilling, keluar duit shilling 2 kupang. Daripada dubur kita. Minta maaf. Cakap. Batal tak wuduk? Batal. Bukan semestinya keluar tadi. Keluar apa saja. Depan dan belakang. Apa yang keluar pada depan dan belakang, batal lah wuduk dia. Makna dia kena ambil wuduk. Kecuali yang lain daripada air maninya. Kalau air mani keluar, bukan hadas kecil dah, hadas besar. Hadas kecil tak dah, hadas besar. Maka oleh kerana tu, siapa yang keluar air mani, kena mandi. Tak boleh beruduk saja. Yang kedua, bersentuh 2 kulit lelaki dan perempuan yang harus berkahwin antara keduanya, yang sampai keduanya pada umur yang diingin akan dia. Bersentuhan laki dan perempuan. Bersentuhan laki dan perempuan yang boleh kahwin. Makna dia yang bukan mahram. Yang bukan mahram, bukan muhrim. Muhrim tu, duk sebut muhrim tu orang pakai ihram. Yang diharamkan berkahwin, mahram. Mahram. Muhrim, apa dia? Muhrim orang pakai ihram. Ihram umrah tu. Tu muhrim. Mahram orang yang diharamkan kahwin. Jadi, kalau bersentuh orang yang diharamkan berkahwin, tak batal. Adik sentuh abang, tak batal. Kakak sentuh adik, tak batal. Mak menakan sentuh anak menakan, tak batal. Mak susu sentuh anak susu, tak batal. Bapa susu sentuh anak susu. Bila masa bapa susu tu menyusukan anak dia? Ialah dia suami kepada isteri yang menyusukan si anak. Maka nama dia bapa susu. Jadi si bapa tu tidak membatalkan bila dia sentuh anak tu. Jadi maknanya yang batal uduk ni yang dalam keadaan dia berhadas kecil kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Yang keduanya sampai pada umur yang diingin akan dia. Sampai keduanya pada umur yang diingin akan dia. Makna dia kalaulah kita sentuh baby perempuan, takkan nak batal pula. Saya pergi tahnik, contohnya saya pergi belah mulut si baby yang baru lahir,
baru seminggu, baru sebulan, baru 2 bulan. Baby perempuan saya ambil yang sembahyang, saya pun tahnik lah dia, belah mulut, tentulah saya pegang dia, usap kepala dia. Mestilah pegang kan. Maka batal dah uduk saya? Tak batal. Pasal apa? Pasal tak berkeinginan baby lagi, ya Allah. Jadi kalau sampai umur kepada keinginan, maka tak boleh. Kalau kata budak tu dah umur 8 tahun, dah umur 9 tahun, dah nampak dah kewanitaannya, maka kalau si lelaki pegang dia, batal. Makna dia sampai umur kepada keinginan. Samalah juga anak lelaki. Kalau budak lelaki tu dah umur 11 tahun, 10 tahun contohnya, maka guru perempuan dia pegang, mengajak, pegang. Kalau dah ada umur itu, umur berkeinginan lah ni, budak-budak lah ni, dah pandai lah, maka umur berkeinginan, maka batal lah uduk dia. Jadi kita tak hadkan umur tu tentang mana, tapi makna dia kita kena fahamlah maksud berkeinginan. Yang ketiga, menyentuh zakar atau farash atau halaqah dubur anak Adam dengan tapak tangan. Sentuh zakar atau farash. Zakar bagi lelaki, farash bagi perempuan, atau halaqah dubur, juga dubur. Punggung kita tu dubur. Yang kata dubur tu, halaqah dubur tu yang mana? Yang bila kita bangkit dia bercantum. Kalau kita bangkit, dia akan bercantum. Yang bercantum tu lah halaqah dubur. Yang lain tu papan punggung. Papan punggung tak termasuk. Jadi halaqah dubur tu maknanya bila kita nak buang najis, minta maaf, kita nak buang najis, dia terbuka. Bila kita diri, dia akan tertutup dan dia akan bersentuh, iaitu bersentuh kulit punggung belah ni, maka yang tu panggil halaqah dubur. Sentuh tang tu, maka batallah uduk kita. Batallah uduk kita. Begitu juga bahagian farash. Bahagian kewanitaan, maka itu juga dikira sebagai tempat yang membatalkan uduk. Hak yang tak bercantum ataupun yang ke tepi-tepinya itu tidak lagi membatalkan. Sentuh dengan tapak tangan. Dengan tapak tangan, dengan tiada berlapik. Tanpa berlapik, dengan tapak tangan. Jadi tapak tangan yang mana? Hak yang kena ni. Ni hak tapak tangan. Tapak tangan ni yang kena. Tepi ni bukan tapak tangan ni, tepi-tepi ni. Jadi makna dia tapak tangan. Sentuh dengan tapak tangan, maka batallah uduk kita. Baik. Hilang akal dengan sebab gila, atau mabuk, atau pitam, atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Hilang akal, pitam, yang tu semua. Mabuk, minum arak, mabuk laut, mabuk lah, tak kira lah, minum arak ke, minum apa benda lah yang memabukkan, ataupun pitam, ataupun tidur nyenyak lah. Yang kata tidur tidak tetap punggung ni, tidak tetap kedudukannya tu, tidur nyenyak tak sedang apa lah tidur tu, maka batal lah wuduknya. Itu 4 perkara yang membatalkan wuduk. Bermula suci daripada hadas kecil itu dengan mengambil wuduk. Jadi bila dah kita berhadas, 4 benda tu ada kat kita, salah satunya, maka kita kena ambil wuduk lah bila kita nak sembahyang. Maka bermula fardu wuduk itu 6 perkara. Apa dia rukun wuduk? Rukun wuduk ada 6. Ramai budak-budak ni bila orang tanya rukun wuduk pada dia habaq.
basuh telinga. Basuh telinga tu, sapu telinga tu sunat je. Apa dia 6? Pertama, niat dengan hati. Disertakan dia dengan membasuh satu juzuk daripada mukanya. Selari. Ambil air, kena ya, maka niat pun jalan. Dia niat ketika air sudah pun mula mengena wajah. Baru kira sah. Jadi niat disertakan dengan dia dengan membasuh satu juzuk daripada mukanya. Jadi kita basuh muka mula dengan niat dulu. Jadi niat dia, lafaz niatnya sunatlah kalau kita lafazkan dengan lidah, iaitu nawaitu raf'al hadasil asghar. Sahaja aku mengangkat akan hadas yang kecil. Nawaitul wudu'a, sahaja aku mengambil wudu. Nawaitu fardal wudu. Semua tu boleh belakang. Aku tak katalah masyarakat pun tak apa, katalah hati. Tapi kalau kita nak sebut lafaz, maka disunatkan kita melafazkan. Talaffuz bin niyah, maknanya kita melafazkan niat. Ada orang kata kita memang nak berjalan kaki tu, kita nak ambil wuduk lah, pergi masjid, lepas tu kita pergi tengok kolah, kita pun kira niat dah tu. Tak, yang tu azam. Itu azam dengan silap. Niat dia pada mazhab Syafi'i ni, niat dia mesti dah duduk tang tu, makna kita dah pegang air, kita angkat kena dah muka, baru kira niat. Niat tu berjalan sekali dengan kita basuh muka. Hak yang kita kata, aku nak pergi basuh, aku nak pergi ambil wuduk, tunggu saat dah, aku nak pergi ambil wuduk. Aku nak pergi ambil wuduk tu bukan niat, itu azam. Kena faham lah. Ada orang lah ni dia kata tu niat dah. Dalam mazhab Syafi'i tak kira niat tu. Lepas tu kita disunatkan lafaz. Dan sunat dilafaz akan dia dengan lidah. Kalau dia tak mau lafaz, tak apa, sahlah wuduk dia. Kita mazhab Syafi'i berpegang pendapat baca melafazkan niat tu hukumnya sunat. Kalau dia tak mau buat, tak apa duduk pelikai. Tak mau sudah. Kita ikut, kita mengaji. Saya mengaji daripada kecil sampai ketua, saya dah belajar lafaz niat tu sunat. Dan saya juga belajar, ada orang kata lafaz niat tu tak sunat. Ya, memanglah benda khilaf. Tak apalah. Tak apa. Yang penting tak sembahyang. Yang penting sembahyang tu khusyuk, ambil wuduk, kena basuh muka. Mau kalau dia mai habaq kata tak payah basuh muka, hak tu bukan mazhab lah, yang tu ajaran sesat. Tak apalah. Kalau dia kata saya tak mau lafaz niat, tak apa. Tak ada masalah. Tak usah fikir. Berkelahi itu hukumnya haram. Kita kata awak ni hang tak lepas niat, benda ni sunat. Tak apalah. Aku tak pandangan sunat, aku berpandangan tok guru kata tak lepas, tak niat. Tak apalah. Biar-biarlah. Kita nak lafaz, dia tak mau lafaz, tak apa. Jangan berkelahi. Berkelahi haram. Benda asalnya khilaf, pi berkelahi jadi haram. Sebab tu saya tak suka. Berkelahi-berkelahi ni buat apa? Benda khilaf, tak payah berkelahi. Rahmat pun datang. Pasal apa? Pasal kita boleh bertoleransi. Sebab kita tahu benda tu benda khilafiyah. Kalau bincang pun tak habis. Pasal benda tu dah berbincang ribu tahun dah, lama dah duk bincang. Siapa nak buat? Buat. Saya tekankan apa yang kita mengaji berdasarkan apa yang ditulis oleh Tuan Husin kita, ulama besar kita ni, dia kata sunat. Dan bukan dia seorang, dia pun ambil pada kitab-kitab ulama-ulama yang terdahulu. Yang kedua, membasuh mukanya. Membasuh mukanya
Bermula had panjangnya daripada tempat tumbuh rambut kepalanya sehingga 2 tulang dagunya, dan pada lebarnya barang yang antara 2 telinganya. Tulang dagu. Jadi nak bagi ni, bagi lebih lah sikit. Dah tulang dagu tahun ni, lagi tak kena pula, biar bagi lebih sikit. Dia panggil ikhtiyati. Makna dia berjaga-jaga. Sebab tu kita suruh sapulah sampai ke bawah. No? Makna dia daripada tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut secara kebiasaan. Kalau rambut dia tumbuh benar ni, itu bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan. Maknanya dia kena mula daripada atas lah, walaupun rambut duduk tak ni. Dia tumbuh rambut tak ni. Rambut tumbuh sampai tak ni. Katalah. Maka kebiasaan tumbuh rambut, kita kira ukuran muka tu kebiasaan tumbuh rambut. Katalah dia tak ada rambut tu kebiasaan, takkanlah nak muka dikira atas kepala tu dah. Makna dia kebiasaan walaupun dia tak ada rambut. Kena fahamlah maksud di sini ukuran wajah yang kita, muka yang kita kena basuh tu kebiasaan tempat tumbuh rambut sampailah tulang dagu, daripada anak telinga kanan pi anak telinga kiri. Makna ini dikatakan muka. Dan wajib basuh barang yang ada atas mukanya daripada bulu dan kulit dan daging yang tumbuh padanya seperti ketuat. Apa sahaja yang ada bahagian muka kena basuh. Janggut ke, misai ke, ketuat ke, apa saja daging, apa yang ada dalam kawasan muka ni kena basuh. Kena basuh. Tak kira lah. Yang ketiga, membasuh 2 tangannya hingga siku keduanya. Maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya daripada segala bulu-bulu, dikala lebat sekalipun, dan kulit dan daging yang tumbuh atas keduanya. Apa saja yang naik atas badan, atas tangan, kawasan wajib wuduk ni dia kena basuh. Bulu ke apa ke tak kira lah, sampai ke siku. Oleh kerana kita nak jaga, lebihkan sikit. Nak jaga, lebihkan sikit. Takut tak kena siku, bagi lebih, pasti kena. Maka itulah anggota wuduk atau fardu wuduk yang ketiga. Basuh 2 tangan kalau ada 2 tangan. Kalau dia ada 1 tangan saja, tangan ni kudung, kalau kudungnya, kudung dia tu bawah siku, dia kena basuh takat mana baki yang ada. Baki takat mana yang ada, tangan sajalah yang dia basuh. Kalau dia kudung sampai ke lengan, siku pun tak ada lah, tinggal lengan je, maka tak payah. Pasal dikira dia sudah tidak ada anggota tangan. Tapi kalau masih tinggal dia hanya tak ada pergelangan tangan, masih ada lagi tangan berbaki, kena basuh. Yang keempat, menyapu sedikit daripada kulit kepalanya atau rambut yang ada di dalam had kepalanya. Dia bersapu, bukan basuh. Wamsahu biru'usikum, kata Allah dalam Quran. Sapu. Sebab tu tak payah basuh kepala. Sapu air, sedikit air di kepala. Menyapu sedikit daripada kulit kepalanya. Tak ada rambut, dikena kulit. Kalau ada rambut, bubuh atas rambut. Sikit dia. Yang kelima, membasuh 2 kakinya sehingga 2 mata kaki keduanya. Maka wajib basuh barang yang ada atas keduanya daripada bulu dan daging yang tumbuh, dan wajib menyampaikan air pada segala pecah-pecah dan kelepek-kelepek yang ada pada keduanya. Sebab tu dia suruh celah-celah jari. Kadang-kadang bila kaki tu kematu, dia kena gosok. Kaki yang elok tak kena tu tak apalah. Hak benda-benda kelepek apa sajalah. Kadang-kadang yang kedut-kedut apa semua tu kena sampaikan air. Yang pecah-pecah, yang kelepek-kelepek, dah semakin tua semakin berkelepek. Maka kita lagi kena cuci, kena sapu dengan tangan.
Dan yang kelima, tertib. Tertib ni apa dia? Seperti aturan yang tersebut itu. Makna dia tak boleh basuh tangan dulu, kena basuh muka dulu. Lepas basuh muka, tak boleh terus basuh kaki, kena basuh tangan dulu. Kena sapu kepala. Ikut tertib, ikut aturan. Itu maksudnya tertib. Baik, serta kita habislah takat tu. Besok insya-Allah kita sambung hadas besar. Ni penting ni. Kita nak cerita pasal nifas, pasal haid, pasal mandi bersalin, macam mana orang bersalin nanti macam mana, dia habis nifas, kena mandi 2 kali ke, mandi bersalin dan mandi nifas ke, macam mana ke? Yang ni ramai lagi tak tahu. Maka nanti insya-Allah esok kita akan insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah SWT, kita akan bertemu lagi menceritakan tentang hadas besar, hadas kecil ni, bercerita tentang hadas besar dan mandi, fardu mandi dan sebagainya, terutama masalah haid. Orang perempuan lah, masalah haid, macam-macam masalah haid. Jadi insya-Allah kalau diizinkan Allah, kita akan berbincang. Besoknya kita akan sambung bacaan kitab Hidayatus Subyan kita ni, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kepada kita bersama. Tingkatkan banyak zikir, banyakkan doa sepanjang COVID-19 yang masih lagi menghantui kita. Moga-moga Allah Ta'ala menghapuskan COVID-19 ini dan memberikan balik kehidupan harian yang lebih baik kepada kita semua. Jumpa lagi. Mohon maaf tersilap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.